mendalami isu-isu yang berkaitan dengan pembinaan 4.0. Cuma sebelum kita mulakan sedikit tata cara ataupun flow kita, interaktif forum pada petang ini, kita akan dimulakan dengan pembentangan bagi setiap panel, mungkin 10 hingga 15 minit. Kemudian kita panel 1 diteruskan panel 2, 3 dan 4, dan barulah kita akan laksanakan interaktif Q&A. Mungkin soalan daripada saya, soalan daripada tuan-tuan dan puan, boleh sediakan, ataupun mungkin yang di online juga boleh menyatakan soalan dan kita akan bacakan. Tapi itulah kita punya constraint ataupun kita kekangan kita adalah masa. Kita ada cuma sejam setengah untuk bersama-sama mendengar pembentangan dan juga sesi soal jawab. So, hopefully kita akan pilih soalan-soalan yang bersesuaian. Juga sedikit house rule juga kepada panel-panel. Hopefully kita semua membincangkan isu yang berkaitan. Kalau mungkin di luar topik sikit, mungkin boleh relatekan dengan tajuk yang dibincangkan, pembinaan 4.0. Okey, saya tidak mahu membuang banyak masa sebab ilmu dan juga pengalaman daripada panel-panel ini lebih penting daripada mukadimah yang panjang. Saya ingin menjemput Engineer Ahmad Ridwan bin Abu Bakar. Tapi sebelum kita mulakan, sedikit biodata tentang Engineer Ridwan. Kita bertuah pada hari ini seorang yang telah hampir 22 tahun berpengalaman dalam sektor pembinaan. Mula berkhidmat di JKR pada tahun 2003 dan antara pioneer atau perintis di dalam building information modeling di JKR. Kalau sebut BIM, sebut Ridwan je, Ridwan BIM orang kenal. Sebab Ridwan ramai di JKR, Ridwan BIM terus orang tahu dah siapa dia lah. Dan juga beliau juga terlibat di dalam perancangan strategi pelaksanaan projek, pembangunan BIM dan aspek-aspek business plan, kompetensi semua yang berkaitan dengan BIM. So telah banyak berkolaborasi dan melaksanakan konsultasi bersama CIDB, badan profesional universiti dan juga agensi kerajaan dan juga swasta. Saya tak mahu berlengah masa lagi, saya silakan Engineer Ridwan untuk memberi 10 hingga 15 minit pembentangan permulaan. Persilakan. Okey, terima kasih Engineer Dr. Megat. Assalamualaikum, selamat petang, Datuk, Datuk, tuan-tuan dan puan-puan. Seperti yang dimaklumkan oleh Dr. Megat sebentar tadi, kita di JKR kita telah implement BIM sejak tahun 2008 lagi, dan kita di JKR ni kita laksanakan BIM ni kerana kita ingin menyokong hasrat kerajaan untuk mentransformasikan sektor pembinaan di Malaysia ke arah pendigitalan. Sedikit tentang model BIM. Saya tahu pagi tadi pun kita ada diberikan pembentangan mengenai BIM. Ini antara, kalau kita nak faham BIM dengan lebih jelas lah. Model BIM ni adalah satu model 3D yang mengandungi pelbagai informasi seperti spek bahan, dimensi, jenis bahan, data aset dan sebagainya. Dan kesemua maklumat ini digunakan bagi pelbagai tujuan, antaranya seperti penjanaan lukisan, analisis, pengukuran kuantiti, koordinasi, dan yang paling penting sekali adalah pendaftaran rekod aset yang mana akan dijadikan rujukan oleh klien semasa fasa penyelenggaraan. Untuk makluman, JKR kita telah menetapkan KPI BIM pada peringkat awal dulu pada tahun 2016 dulu, itu di mana masa tu kita tetapkan semua projek bernilai 50 juta ke atas, di mana 10% daripada projek bernilai 50 juta ke atas perlu dilaksanakan secara BIM. Itu KPI pada tahun 2016. Ini adalah KPI yang terbaru, di mana untuk pelan strategik JKR tahun 2021 hingga 2025 kita tetapkan di mana 50% projek bernilai 10 juta ke atas, sama ada projek bangunan atau infrastruktur, dilaksanakan secara BIM dengan peningkatan 10% setiap tahun sehingga tahun 2025. That means kalau tahun 2025 tu kita dah achieve 90%. Ini adalah status masa pelaksanaan BIM di JKR, di mana ada 213 projek BIM
dalam beberapa fasa, seperti kita lihat di sini, 11 dalam fasa perancangan, 83 reka bentuk, 52 perolehan, 59 pembinaan dan 8 projek di peringkat serahan dan siap. Untuk makluman, 8 projek ni dia lebih kepada pilot projek, di mana kita lihat melalui implementasi 8 projek ni, kita dapati beberapa perkara perlu ditambah baik. Beberapa kelemahan kita telah kena pasti dan kita tambah baik melalui beberapa siri pembangunan dokumen rujukan. Ini adalah contoh beberapa projek BIM yang sedang dilaksanakan. Antaranya Hospital Seri Iskandar, Hospital Kemaman, MRSM Dungun, Politeknik Bangan Datuk dan sebagainya. Dan di Johor ni kalau kita nak tengok Hospital Pasir Gudang, seperti mana yang dibentangkan pagi tadi oleh M Konsep Sdn Bhd. Okey, ini adalah future. Apa yang kita nak expand BIM ni di peringkat lebih tinggi lagi, di mana kita nak integrate BIM dengan beberapa teknologi 4IR yang terbaru. Kalau kita lihat dalam CIDB punya plan strategik, kita ada 10 teknologi baru yang kita perlu pelopori untuk kita tambah baik sistem penyampaian projek, kita tambah baik produktiviti dan meningkatkan keberkesanan pelaksanaan projek, khususnya projek bangunan dan infrastruktur. Okey, saya rasa itu saja mukadimah daripada saya. Okey, terima kasih. Terima kasih Engineer Rizwan di atas pembentangan sebentar tadi. Tahniah kerana berjaya mencapai KPI 51%, mencapai 61% tahun ni di JKI, walaupun kita aim tahun 2022 untuk capai 60%. Tahniah sekali lagi. Kita teruskan juga kita punya pembentangan dengan pembentang panel kita kedua, teknologis Muhammad Raimi Hanif bin Ruslan, serta saya maklumkan merupakan BIM Manager di MediaTek Design Group NV5. Mungkin boleh jelaskan NV5 pun tadi nanti ya. Juga berpengalaman hampir lebih daripada 12 tahun penggunaan aplikasi Autodesk Revit. Mempunyai berlatar belakang seni bina daripada UKM, juga aktif menggunakan BIM sejak berkhidmat di GDP Architects, antara firma arkitek yang terbesar yang tersohor di Malaysia. Dan kemudian berkhidmat bersama kontraktor utama di China Construction Development Malaysia. Sekarang beliau kini berkhidmat dengan MDG, sebuah syarikat perunding ELV di Dubai, yang kebanyakannya projek dilaksanakan di Timur Tengah ataupun Middle East. Saya tanpa membuang masa, saya persilakan Encik Teknologis Muhammad Raimi untuk memberi pembentangan. Silakan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menjemput saya untuk membentang. Okey, actually saya sekarang bekerja berdasarkan kita punya tajuk ni more tu lebih kepada kontraktor. So tempat kerja sekarang saya sekarang ni lebih kepada consultation. Tapi saya akan banyak bercerita mengenai pengalaman saya ketika berada di kontraktor site. Okay, so next, okay, BIM Execution Plan. Apa yang kita perlu tahu pada BIM Execution Plan adalah kebanyakan maklum malas yang saya terima daripada clients ataupun kontraktor lain adalah dokumen yang tidak diolah dengan baik. Maksudnya end of product, hasil daripada 3D model tersebut tidak sama dengan apa yang diutarakan di dalam BIM Execution Plan. Actually, BIM Execution Plan adalah satu dokumen yang penting yang akan membawa hala tuju 3D model tersebut ke FM. Apa yang pengalaman saya bersama dengan Middle East punya projek, semua nomenclature, dokumen, workflow, macam mana pengaturcaraan zone, model dan sebagainya, semua boleh didapati di dalam BIM Execution Plan. Tetapi apa yang terjadi di Malaysia adalah apabila klien memberikan EIR kepada kontraktor, tetapi mostly kontraktor tidak dapat laksanakan atau tidak dapat mengikut as per apa yang dinyatakan di dalam EIR, dan kemudiannya klien terpaksa mengikut apa yang dinyatakan di dalam BEP kontraktor. Ini adalah satu flow yang agak tidak
kurang efisien sebagai untuk BIM punya workflow. BIM punya workflow sepatutnya kita proses BEP tu juga diproses dalam beberapa sesi oleh klien dan juga kontraktor supaya kita dapat satu titik tengah yang mana klien pun dapat apa yang diorang nak, kontraktor pun dapat sampaikan apa yang diorang boleh sampaikan. Okey, seterusnya dari segi projek kita boleh lihat ada pelbagai aliran kerja yang kita perlu ikut, tetapi apa yang terjadi di Malaysia dia agak kompleks kerana ada kontraktor yang menggunakan third party BIM consultant untuk membantu mereka dalam projek sesebuah projek tersebut. Tetapi apa yang mereka lakukan adalah mereka ambil workflow daripada projek lain and then implement dekat projek yang baru yang mempunyai kekangan dan juga cabaran yang berbeza, which is benda ni tidak boleh dilaksanakan dengan baik. Dan seterusnya, okey, ini adalah antara outcome yang kita perlu lihat, di mana kita kena make sure antara virtual dengan actual. So ini adalah salah satu contoh, kita boleh katakan LOD 500 as-built punya level, yang mana kita dapat apa yang kita model dalam 3D dan juga apa yang dibina di site adalah seperti yang kita bincangkan masa coordination meeting dan sebagainya. Dan seterusnya kita boleh masalah yang saya boleh lihat antara masalah untuk kontraktor punya site adalah apabila projek itu menggunakan BIM tetapi mostly subcontractor, dia orang tak ada kepakaran. So apa yang company saya lakukan adalah kita peruntukkan tenaga kerja ataupun membantu subkontraktor untuk melakukan coordination dan develop BIM model tu sendiri untuk bagi pihak subkontraktor. Tetapi perkara ni dia kurang efisien. Walaupun kurang efisien, tapi kita kena cuba spread awareness, cuba tunjuk apa yang benefit BIM ni boleh bawa. And then seterusnya apabila kita dapat projek yang kedua, dia orang dah mula letak dia orang punya tenaga kerja untuk bersama-sama kita di site office untuk membantu develop BIM model tersebut. So kat sini kita dah nampak mula-mula kita cuba tunjuk apa benefit BIM ni boleh bawa, and then kemudian dia orang macam tertarik, benda ni dapat membantu dia orang selesaikan masalah. So ada juga projek-projek kita yang pada mulanya konsultan agak reluctant untuk bersama-sama untuk menjayakan BIM untuk projek tersebut. Tetapi bila beberapa sesi coordination meeting kita bersama dia orang pun mula tertarik, mula eager untuk bila next meeting boleh dia orang lakukan, sebab mulanya dia orang agak defensif sebab macam kita pointing out apa masalah dia orang, which is itu bukan matlamat utama BIM. Kita nak solve, kita nak selesaikan masalah sebelum kita construct dekat site. Sebab bila dah construct dekat site, masalah yang lain berlaku dan banyak lagi masa, tenaga kerja, kos, semua akan dah lari daripada tujuan sebenar BIM. Dan seterusnya kita, tiap-tiap projek kita tak boleh nak anggap satu projek kita start dengan projek A pakai BIM and then projek A tu 100% successful. Kita tak boleh macam tu. Sebab tiap-tiap orang sebelum berlari dia kena berjalan, dia kena merangkak. So there's a learning curve yang kita perlu ada. Dan maybe mula-mula kita hire third party untuk buat BIM model, and then after that projek baru kita boleh start slowly dengan in-house team. Tak semua, maybe 2-3 orang dulu, and then after that kita boleh tahu
macam mana untuk projek yang 500,000 meter square perlukan beberapa orang staff. So daripada situ kita kena ada R&D, kena ada lesson learn untuk sentiasa ada improvement pada kita punya projek. So and then dekat situ kita boleh indicate workflow yang terbaik untuk kita implement, sebab tiap-tiap projek lain kekangan, lain cabaran, and then dia punya maybe zoning atau construction method pun berlainan. Dekat situ kita boleh tahu which area yang kita perlu tackle dahulu. Walaupun maybe projek tu, semua projek bila masuk construction punya stage memang semua fast pace, tapi zone mana yang kita perlu tackle dahulu. So dekat situ kita boleh clarify yang mana lebih penting untuk diselesaikan dahulu. Okay, lagi satu, maybe mula-mula bila kita cuba ajak subcontractor untuk bersama-sama untuk menjayakan BIM model. Okay, dia tak ada manpower, kita cuba kita cuba provide, and then after that bila dapat projek baru, kita cuba masukkan requirement dalam kontrak di mana NSC mungkin perlu provide seorang atau dua orang sebagai team support untuk BIM team support, supaya bila dia orang dah belajar macam mana dia orang nak buat, and then dia orang boleh independence for the next project. And then this is like past project yang saya ada involved, Asia School Business, but ini lebih kepada consultant, so more to design Warisan Merdeka Mall, and then ini Agile Bukit Bintang 60 stories project, and then residential at Warisan Wangsa Maju, and then KL Coast City Tower. So kita juga bila kata BIM, dia bukannya Autodesk saja, bukan Navisworks saja. So macam ini kita ada gunakan juga VR Collab. So dia model lebih ringan, lebih presentable. And then company saya sebelum ni dia subsidiary daripada Singapore punya company. So dia dah guna semua ni dekat Singapore. And then dekat Singapore dia orang panggil VDC, Virtual Design Construction. So dia orang dah tak dia orang dah tak panggil sangat BIM, dia more tu apa-apa semua VDC. And then dia orang ada lagi satu level IDD, Integrated Digital Delivery. So bila dah masuk level IDD, semua paperless, semua more to technology, semua masuk cloud, and then dia orang just bawa iPad or tab to site untuk check, instead of bawa drawing yang besar-besar. And then dekat sini kita boleh clarify clash report, and then ini contoh daripada Revit, and then ni daripada VR Collab, and then ini adalah satu contoh. Okay, dekat apa yang company saya implement adalah CBP, ni adalah concrete body plan. So apa macam formwork punya drawing. So dekat situ kita boleh clarify which opening yang kita dah provide. So ini adalah outcome kepada coordinated punya models. So this is the final outcome. So kita dapat minimize error ataupun discrepancy yang drawing kita dapat semasa tender punya drawing. And then kita keluarkan CSD shop drawings. And then di samping itu kita juga sebelum masa kita tender project tu, kita ada juga gunakan BIM untuk logistic planning. Daripada situ kita dah boleh masuk sedikit pada risk management. So daripada situ kita dapat evaluate site condition, and then which entrance yang lebih sesuai untuk kita gunakan untuk equipment masuk. And then kita daripada sini kita boleh nampak yang zoning untuk transfer plate dapat dilakukan dengan lebih efisien, sebab kita dapat dapat volume konkrit yang lebih accurate. So daripada situ kita boleh calculate berapa lori sehari untuk kas satu zone, and then itu boleh masuk lagi dengan cost untuk riba punya calculation. Kita boleh dapatkan adakah design konkrit, design transfer plate tu lebih is it over design ataupun
kita boleh lakukan VE untuk transfer plate tersebut, and then kita boleh visualize tower crane punya coverage, adakah sesuai ataupun kita boleh kurangkan lagi dan sebagainya. Okey, ini salah satu contoh yang kita lakukan semasa tender proposal. So kita kat sini kita dapat tunjuk, okey, which kita punya site punya perjalanan dalam tu, and then kita boleh tunjuk zoning macam mana, which area yang perlu naik dulu, and then kita boleh detailkan lagi, and then actually kita boleh masukkan dalam simulation 4D, and then kita juga ada gunakan VR untuk dalam yang mana bila ada satu-satu tempat memerlukan klien sendiri untuk rasakan apa masalah, sebab kadang-kadang bila kita cakap clearance ataupun satu-satu isu tu tak dapat diselesaikan dan kadang-kadang klien pun tak faham, so dia boleh pakai VR tu and then dia feel model tu, duduk dalam model tu scale 1:1, dia macam hidup. So dia berlainan. Kalau kita tengok 3D model, kita tengok drawing, kadang-kadang dia tak rasa. Ini kita boleh dapat rasa bangunan 60 tingkat tu macam mana ataupun apa masalah dekat atas tu. And then dalam tu juga kita boleh gunakan semata online meeting. So bila apa yang terjadi 2 tahun lepas, bila COVID datang, so kita tak ada masalah bila nak work from home sebab kita memang dah guna BIM, and then after that kita just set up cloud base, and then semua boleh kerja macam biasa, so tak ada isu. Alhamdulillah, company pun tak ada potong gaji sepanjang PKP tu. So sebenarnya itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Teknologis Muhammad Raimi atas pembentangan tadi. Itulah antara key points yang saya boleh ambil daripada pembentangan Cik Raimi tadi. Penggunaan teknologi sebenarnya perlunya ada win-win punya ni. Walaupun memang asalnya untuk win-win, tapi dua parti kena faham kat mana win-nya, kena faham value-nya apalah. So terima kasih. Kita teruskan dulu terus dengan pembentangan daripada Tuan Haji Ahmad Zaharani bin Muhammad Yusof. Dia punya biodata yang panjang, banyak topi yang dipakai. Hari ini dia datang sebagai Setiausaha Agung Persatuan Kontraktor Bumi Putera Malaysia. Waktu yang sama beliau merupakan Director kepada Construction Labour Exchange Centre Berhad, subsidiary of CIDB. Beliau juga merupakan Managing Director Jutacom Malaysia Sdn Berhad, BizGet Sdn Berhad, Secretary kepada Board of Director, Secretary/Board of Directors Koperasi Kontraktor Melayu Malaysia Berhad, dan macam-macam lagi. Nak saya sebut semua ke? Okay, mungkin semua dah ramai kenal Haji Zaharani. Saya persilakan, katanya tak ada slide, secara spontan silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang. Terima kasih Tuan Moderator, Tuan Engineer Megat, rakan-rakan panel, tuan-tuan puan-puan yang saya hormati sekalian. Jadi seperti yang Engineer Megat beritahu, saya tak ada slide. Saya tak tahu nak cakap apa dengan tuan-tuan puan-puan. Tapi apapun, terima kasih pada pihak CIDB menjemput kami yang ada di atas ni, semua power-power. Saya tak ada pengalaman teknikal, tapi pengalaman di site banyak. Dan Alhamdulillah pada petang ini saya akan kongsikan beberapa perkara yang saya rasa sesuai dengan tajuk kita, iaitu pendigitalan 4.0. Tadi sembang-sembang dengan Engineer Megat, dia cakap jangan lari daripada topik, tapi saya bawa aspirasi kontraktor di bawah. PKBM, Persatuan Kontraktor Bumi Putera Malaysia, ada di seluruh negara, termasuk di Johor. Kami ada lebih kurang 4,000 ahli daripada G1 hingga G7. Dan pada hari ini kita pagi tadi dah dengar Cik Iskandar ceritakan tentang perjalanan CIDB, aspirasi CIDB dan sebagainya. Jadi saya more on the side of contractor. Jadi saya nak tanya tuan-tuan perempuan dalam bilik ni, sebelum hari ni ada tak yang pernah dengar BIM? Ada tak? Ya, tak apalah, angkat tangan. Okey, jangan malu-malu. BIM ni apa benda lah BIM ni kan? Building Information Modeling. Okey, tapi benda ni kalau Tuan Rizwan ni cakap benda yang perlu, benda yang kita kena pakai. Jadi tuan-tuan perempuan kena beralih arah, kerana BIM ni merupakan satu tool yang kita gunakan dalam engineering untuk membantu menyiapkan projek. Kalau belajar project management, within time, within specification dan within budget.
Tapi BIM ni kan, dari pandangan kontraktor lah Tuan Moderator, dia tak tengok pun sebenarnya BIM ni. Cuma dia nak tahu BIM ni apa kegunaan, apa yang dia boleh dapat keuntungan. Jadi kalau kata tuan-tuan contoh tuan-tuan ada dapat projek jalan 40 juta lah. Tengok buat BQ dan sebagainya, sekali tengok ada BIM portion. BIM portion kira-kira 775,000. Kena cari 775,000 ni. Mana nak dapat BIM ni? Kita tak pernah dengar BIM ni. Jadi pendicilan yang 4.0 ni amat penting kerana Rahimi ni dia tahu dia pakai BIM. Kita pula dengan CIDB ni ada My BIM Center di Kuala Lumpur di bawah E-Construct subsidi CIDB. Jadi tuan-tuan kena gunakan kepakaran My BIM ini kerana ia mempercepatkan projek dan juga dapat membantu kena bayarlah sebenarnya BIM ni kalau kata tak pandai. Kalau kata nak belajar di luar sana, ada satu saya tengok E-Construct punya booth dan nak jadi BIM planner, BIM manager, apa benda BIM ni kan. Tapi tuan-tuan kena belajar, kena beralih arah. Termasuk juga dengan My IBS, termasuk juga dengan beberapa perkara yang disebutkan oleh Encik Iskandar pagi tadi. Walau bagaimanapun Tuan Engineer Megat selaku moderator, saya minta kebenaran 10-15 minit saya ada timer ni depan saya untuk bersemang-semang dengan rakan-rakan yang datang jauh. Walaupun kat luar tu hujan dah tak boleh pergi mana kan. So terpaksa lah duduk dalam ni. Jadi kita nak tahulah perjalanan kontraktor ni sebenarnya. Kita ada macam-macam benda yang kita perlu lalui. Akta 520 di bawah Rules of Malaysia. Di bawah Kementerian Sumber pula ada Akta 446. Pernah dengar tak tuan-tuan? Akta 520 saya rasa pernah dengar. Akta 446. Apa benda lagi Akta 446 ni? Bukan senang nak jadi kontraktor ni. Sebab tu saya tak buat slide. Saya tak tahu mana nak mula. Kerana kita di bawah ni lebih mahukan supaya kelangsungan perjalanan syarikat kita ni dapat diteruskan. Kerana dalam rekod saya di peringkat CIDB ada lebih kurang 98,376 kontraktor berdaftar dengan CIDB. Betul tak Puan Syimah? Kalau salah tolong betulkan saya. Betul daripada G1 hingga G7. Berapa ramai kontraktor G1 dalam ni? G1, G2 semua malu nak angkat tangan. Tapi kita nak meneruskan competitiveness syarikat kita ni, kita kena beralih kepada pendigitalan. Sekarang ni di bawah inisiatif E-Construct CIDB, kita ada My Digital Contractor yang mana nak dapatkan portal ni untuk meletakkan syarikat kita ni di dalam portal CIDB terutamanya, kita kena berdaftar. Dan bayarannya kalau hari itu lebih kurang 8,000 untuk 3 tahun. Jadi boleh tanya E-Construct sekali lagi macam mana kita nak dapatkan supaya syarikat kita masuk dalam portal. Itu adalah salah satu step yang pertama untuk pendigitalan 4.0. Yang keduanya pula, ini saya minta lah CIDB, Cik Anis ke Pengarah Johor ke, minta dengan izin moderator sikit lah, untuk kita perbaiki sistem SIM. Sistem SIM ni merupakan core sistem yang ada pada semua kontraktor, baik G1 ke G7. Kerana ia merupakan sistem yang kita perlukan untuk mendaftar semua pendaftaran yang kita perlukan dengan SKP, SPKK dan sebagainya. Tuan-tuan tahulah siapa yang pakai SIM ni. Kita perlu perbaiki, perlu menambah baik sistem SIM kerana tanpa sistem SIM ni we cannot achieve pembinaan 4.0. Dulu kita ada Construction Industry Master Plan from 2015 to 2020. Kita sentiasa evolve dengan CIDB, dengan panel-panel yang ada ni, amat prihatin tentang perjalanan. Tapi on the ground, saya minta CIDB perbaiki secepat mungkin sistem SIM ni. Kerana untuk pendaftaran, pembaharuan, kad hijau, we are talking highly about 4.0 but the basic is not there. So how can we move or evolve, Tuan Moderator? Because the structure tu tidak membenarkan kontraktor yang di bawah ini untuk ambil bahagian. Dia orang ni mungkin ada yang kecil, ada yang besar, tapi kena lalui sistem SIM ni. So we need improvement. Jadi saya harap daripada forum ini nanti kita boleh dapatkan supaya sistem SIM ini dibaik pulih, kerana walaupun dah ada app-nya, tuan-tuan tengok app-nya, salah masuk spelling dia dah tak dapat dah. Dan kita perlukan benda ni dibuat agar menjadi lebih baik. Okey. Yang technicality tu saya rasa tuan-tuan perempuan pun sedia maklum bahawa keperluan untuk masa depan ni dengan AI, artificial intelligence, how you access your data, macam mana you boleh mempercepatkan kerja di site, semuanya on digitalized. Jadi untuk pihak CIDB, saya harap ke depan ni dapat diadakan forum-forum begini, dapat kita berinteraksi
secara terbuka dengan kontraktor, especially di Johor. Johor ni banyak yang saya dengar lah, diorang ni kalau tak ada komplain tuan moderator bukan kontraktor lah. Jadi kita sebagai persatuan ni menerima aduan macam-macam daripada diorang, termasuk juga antaranya kalau boleh saya mencelah JCCD dengan konsesi, dengan rate dan sebagainya. Itu antara benda yang kita perlu lihat supaya kita boleh move kepada pendigitalan pembinaan 4.0. Jadi ada satu dua perkara lagi ingin saya sampaikan, iaitu tentang kalau bolehlah pada pihak CIDB juga tentang tadi saya dah sebut SIM dan blacklist. Saya rasa blacklist ni satu perkara yang amat macam mana nak cakap, amat sedih kalau ia berlaku pada syarikat. Kerana blacklist ni tuan engineer JKR pun tahu, blacklist dia tak boleh ambil tender, tak boleh nak teruskan kerja dan macam-macam termination yang berlaku, whether let it be unlawful termination, lawful termination dan sebagainya. Jadi pihak CIDB pula saya harapkan kuasa blacklist ni dia ada di tangan pengarah negeri. Pengarah negeri mempunyai kuasa mutlak untuk blacklist. Cuma saya harapkan tadi bila ada pembaikan sistem SIM ini supaya dapat lihat balik, yelah kita ni kontraktor ni realitinya on the ground kita malas nak pakai sistem SIM. Kita pun engage lah agent. Agent ni konon-konon boleh bantu kita. Apabila kita tak boleh dapatkan CCD point, tak boleh nak teruskan kita punya pembaruan, kita malas nak buka komite dan sebagainya, bayar. Dan apabila sangkut pihak CIDB panggil untuk audit, minta dokumen itu ini. Dan apabila pegawai mendapati dia gunakan ejen dan ada pemalsuan dan sebagainya, dia tanpa memikirkan company ini dah 20 tahun, company ini ada gajikan lebih 50-100 orang, company ini memerlukan lesen untuk cari makan dan sebagainya, terus blacklist. Apabila ini berlaku, walaupun you talking about pendigitalan dan sebagainya, you cannot move forward sebab mata pencarian itu terletak pada lesen tuan-tuan perempuan yang pegang. Jadi saya harapkan walaupun benda ini dah salah, ialah kita mengaku salah, kontraktor ni dia cuba cari jalan penyelesaian yang paling mudah. Tapi apabila ejen ni dah terkeluarkan benda yang tak sepatutnya dan kontraktor di blacklist, okey you nak saman dah director 3,000 seorang, okey lah. Nak blacklist 3 bulan, okey lah. Bagi surat amaran kita terimalah. Tapi blacklist tahun dan kadang-kadang terus blacklist, tak boleh cari makan lagi, saya rasa a little bit too much lah. Jadi saya harapkan ini kita dapat berkongsi-kongsi pengalaman. Itu tadi saya cakap saya tak ada slide sebab saya tak tahu nak mulakan di mana slide saya ini, sebab kita ada all the technical expertise ya, when you're talking about BIM, when you're talking about to move forward on digitalization, kita perlu ubah kita punya paradigm untuk sama-sama bergerak ke industri pembinaan yang lebih baik, yang mampu untuk berdaya saing. Sekarang ni dalam dunia ni kita je ada specialty sikit, ada tender Bumi Putera, bukan Bumi Putera. Tempat lain tak ada tuan-tuan perempuan, dalam dunia tak ada. Di Malaysia ni saja ada. Okey, jadi itu saja tuan moderator. Saya mohon maaf kalau ada terkasar bahasa dan lepas ni kalau ada sesi untuk soal jawab kita akan buka soal-soalnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Tuan Haji. Walaupun tanpa slide, dia punya pembentangan dia amat teratur dan juga message sampai. Ada juga hasrat-hasrat disampaikan kepada pihak CIDB. Harap perkara itu dapat diambil kira dan juga dipertimbangkanlah oleh pihak CIDB. Kita teruskan dulu kepada pembentang kita panel yang keempat, daripada Encik Razak Wong Chen Keng, ya, daripada Geo Delta System Sdn Bhd, merupakan pengarah urusan daripada Geo Delta System Sdn Bhd. Beliau merupakan pakar, banyak bidang yang dipakar ni, dan especially pengurusan dalam reality capture and front end engineering, di mana antara elemen-elemen dalam kepakaran tadi adalah 3D laser scanning, scan to beam, beam of course, construction quality check, reverse engineering dan 3D visualization and photogrammetry in digital crime scene reconstruction. Wow. So dah sebut pun susah dan dia punya bidang-bidang yang ada yang saya tak pernah dengar lagi. So saya persilakan Encik Razak Wong untuk memberi pembentangan. Silakan. Thank you, Dok. Okay. Selamat petang, good afternoon. Okay. Pada sesi ini, I think kita nak sharekan tentang IR 4.0 punya ni teknologi. Tentang berkenaan dengan teknologi laser scanning ni, dah I think landed kat Malaysia 2001.
okay, 2001, okay, masa saya dalam kerja sebagai technical support, okay. Masa tu laser scanning adalah satu alat ukur, okay, untuk dapatkan XYZ. Kalau katakan construction tu setting out lah contohnya, total station, dapatkan setting out untuk bangunan, lepas tu untuk execute untuk. So dengan tu, okay, I cuba dalam bidang laser scanning sejak 2006 lah, okay, for that matters, okay. Dari gambar ni, okay, adalah contoh-contoh kerja yang kita dah executed locally seperti dekat ERL Putrajaya, okay. Inilah satu projek yang dekat Jabatan Ukur Pemerintahan Malaysia, okay, untuk smart kadastra, okay. Projek ni nak dapatkan LiDAR data, okay, aerial LiDAR, okay. Lepas tu pakai mobile laser scanning dengan map 360, okay. Yang khas untuk 3D laser scanning adalah kita jalankan 4 building untuk yang projek inilah ada dekat Jalan Semarak, okay. So yang sebelah kanan tu adalah hasil daripada point cloud ni, point cloud adalah titik-titik yang XYZ ni. So kerja-kerja lain seperti yang Sungai Buloh, okay, dekat ni Plus Highway lah, Plus Highway Penang R&R, kita juga jadikan sebagai konsultan untuk jalankan digital layout, okay. Sebagai dia punya hasil dari ni kita keluarkan BIM model lah, okay. Seperti Cik Ridwan katakan, okay, IR 4.0, okay, mengarah kepada, okay, data, okay. So yang data kami kumpulkan ni adalah untuk as-built, okay, as-built. As-built maksudnya kalau bangunan ni dia tak ada as-built, soko, sebab biasanya kalau kontraktor dia akan build pada bukan design, okay. Lepas tu lah jalankan dia punya so-called measured drawing daripada BIM model ataupun model 2D lah. Tapi kadang-kadang tu dia tak update dia punya as-built. So kalau ke arah 4.0 tu ada agak kena pakai kalau data yang sebenarnya, okay, data as-built. Sebabkan katakan kita ada sensor, kita aircon dan lain-lain. Sekiranya kita ada as-built, susah kita nak measure dia punya size dan shape lah. Okay, kita menjadikan satu macam so-called verification. Okay. Contoh yang lain pula macam dekat Masjid Shah Alam, okay, untuk reverse engineering ni tahun 2015 untuk menjanakan panel untuk dia punya hot dengan kubah, okay. Adalah satu projek yang kami dah boleh katakan very interesting lah. Sebab masa tu dia punya panel tu ada I think ada something wrong with the panel tu, dia nak dapatkan dia punya so-called what do you call it, this is called the renovation, tapi tak ada as-built. So kita gunakan imbasan laser scanning, okay. Tim kami duduk atas this tower, 4 tower dekat Shah Alam ni dalam sebulan, okay, sebulan, okay. Ada 3 tingkat, okay. So jalankan 1mm, 1mm punya so-called laser scanning. Dengan tu tim kami menjanakan as-built drawing untuk panel tu, okay. Agak menarikkan sebabkan dia punya kubah ni dia ada pattern, okay, design daripada design from the Germany, tapi dia tak ada as-built. So kita janakan reverse engineering yang sebagai contoh lah, yang Malaysia context lah, okay. Yang bawah tu adalah satu contoh lagi yang menarikkan juga. Kalau kamu orang perasan dekat DBP, okay, DBP ini ada satu mural. Mural ni also representative our Malaysia lah, sebab okay, we have a multiracial country kan, okay. So ini mural ni pun kita buat reverse engineering. Kami janakan untuk laser scanning dengan photogrammetry high resolution untuk dapatkan 1.5 juta punya tiles yang 8mm punya tiles, okay, untuk kan reverse engineering supaya boleh tanggalkan dia punya tiles keluar dulu, lepas tu manufacturer order balik dengan color-color yang tertentu sekali, okay. So bawah sekali ada projek yang kami dah siapkan dekat OC, okay, untuk airport, okay, dalam 750 meter square, okay, untuk airport dekat Changi Airport lah, T2 lah, okay, masa 2017 ke 2020 lah, okay, 2020 for that matter. So kami punya interest adalah dalam 3D scanning, scan to BIM, okay. Dengan scan to BIM punya kaedah workflow, kami pun belajar dia punya BIM workflow, sebabkan dari sistem bangunan nanti kita belajar structure, architecture dengan M&E, okay. Dengan tu kita juga menjalankan consulting services untuk BIM. Dengan tu kita dapatkan topik-topik yang lain menarik kan, contohnya BIM verification ataupun as-built, okay. Ini topik yang kita akan ada contoh kat sebelakang tu, okay. Lepas tu juga yang worth to mention, kita juga fokus on apa nama tu what do you call it, construction verification, construction quality check.
sekiranya ada lantai yang tak rata ataupun lift core yang tak straight, kita boleh check juga. Sebabkan imbasan scanning ni agak katakan tolongkanlah dapatkan data yang masif lah, okay, supaya kita boleh calculate, okay, sama rata tak dia punya ni, strictness or not, okay. Core kita juga involve in, okay, digital crime reconstruction. Kalau tengok CSI ni, okay, CSI ada scanner tu, lebih kurang macam tu lah, for that matter, okay. So ini ada contoh-contoh yang rupa scanner lah, okay. Tak kisah ke survey grade ke ataupun ada IMU ke handheld ni, ini adalah peralatan yang kita adalah digunakan, okay, di Malaysia, okay, sebagai punya proving concept lah. So arahan kerja kita terbukti dalam praktikal, okay, sejak 2006, okay, dah melebihi 100 projek site lah kita dah melaksanakan di Malaysia, okay, bukan kat luar negara, kat Malaysia, okay, dengan expertise Malaysia. Okay, dengan expertise Malaysia. Sebab kadang-kadang kita ada bangunan yang agak sensitif. Okay, so, dia kena assign NDA dan lain-lainnya. Okay, so data ni tak boleh keluarkan dari Malaysia. So kita ada Malaysian yang punya kita punya 3D model lah yang akan buat model ni. Dengan tu I think apa lagi? Okay, yang aplikasi yang kita dah cebur itu adalah kita katakan BIM use lah, ataupun application BIM lah. Okey, inilah contoh-contoh lah BIM. Contohnya kalau katakan projek BIM, okey, BIM yang ada 300 design LD 300, LD 400 kan. Macam mana kita dapatkan LD 500? Okey, dengan kaedah laser scanning ada cara salah satu yang mendapatkan, okey, kaedah laser scanning ni jadikan LD 500 punya proof of the as-built. Okey. So ni dengan tu ada clash checking, okey. Clash checking contohnya kalau bilik ni kita nak buatkan satu tukarkan yang hall ni jadi satu machine room, okey. Nak masuk piping ke, okey, nak masuk mesin ke, ada clash ke dengan dia bumbung sekali. Kita buat imbasan dalam bilik ni, lepas tu kita boleh buat virtual design, okey, virtual design, okey, dalam menggunakan data point cloud, okey. Lain-lain aplikasi adalah mungkin katakan near real time project monitoring lah. Katakan projek tu adalah ada fasa kan, okey, fasa-fasa ni mengambil masa, okey. So kalau sekiranya kita dapatkan data ni dalam setiap bulan ataupun okay, quarterly ikut schedule kan, agak membantukan management lah untuk claim contohnya, okey, sebab claim tu kena ada proving, okey, tak payah gambar, tapi scanning akan merupakan satu tools yang agak bukan baru tapi menolongkan, okey, QS justify, okey, claim contohnya salah satu, okey. Untuk bangunan lama, okey, bangunan lama kita Malaysia kan ada banyak bangunan lama yang macam ada heritage, okey. So boleh gunakan sebagai as-built dokumentasi, okey, especially dalam gunakan 2D, 3D. Kalau para kontraktor ada kerja dengan Jabatan Warisan, okey, you kena buat HAPS 1, 2, 3 kan. Ini adalah cara-cara yang salah satu cara yang mendapatkan boleh HAPS 1 supaya boleh dapatkan measure drawing, okey, measure drawing tu, okey. Yang lain-lain boleh gunakan untuk build quantity. Kalau sekiranya kita nak quantify, okay, size, shape kan, okay. Kalau tak ada scanning, mungkin kita pakai cara yang lama, okay, ataupun conventional totation kan, okay. Kalau sekiranya ada scanner, cepatlah dia punya kaedah ni, okay, scanning, imbasan, lepas tu kita buat macam Lego lah, size, shape, dia punya and geometry tu kita bangunkan untuk ikutkan dia punya elemen disiplin lah macam tu, okay. Seterusnya reverse engineering, okay, untuk yang bangunan lama, katakanlah heritage, bangunan yang kita ada banyak kat Malaysia lah, kalau kita boleh katakan gunakan dia sebagai preservation, heritage preservation untuk memelihara bangunan yang lama. Lepas tu kita boleh mempromosikan tourism, okay, untuk attract yang untuk overseas orang datang kat Malaysia lah, datang kunjung ke Malaysia, tengoklah tempat makan kan, dan penginapan and so forth, okay. So data-data ni bukan saja teknikal tapi juga boleh menghasilkan byproducts, virtual tourism, education dan training lah. Sebab yang COVID ni, especially 2 tahun, 3 tahun yang lepas ni, data jadi mempentingkan untuk virtual design, virtual training, virtual education lah, okay, yang tu lah, okay. So okay, ini contoh yang kita nak janakan sebagai satu contoh untuk as-built LOD 500 point cloud. Salah satu contoh bangunan yang lama nak dapatkan fire certificate, okay, fire certificate, okay. Kalau bayangkanlah kami nak buat ukuran ni pakai tape,
Susah lah kan kita nak pakai tape. Ini 7 kaki punya tape pun tak sampai pun kan. So kita gunakan janakan laser scanning point cloud. Okay, dapatkan imbasan di luar bangunan, di dalam bangunan tu. So corner room to room, kita gunakan staircase sebagai dia punya control. Okay, dapatlah dia punya level by level punya suhu data ni. Dari point cloud ni, nampak dari gambar raja ni kan, kita gunakan dia punya size dengan shape lah. Okay, dengan ada pengurusan dalam arkitek ataupun PNE dengan structure punya so-called modeler, katakan modeler, dia bukan engineer tapi modeler artis lah ni, janakan tu dengan work together with consultant sekali lah. Okay, yang untuk yang susah sekali adalah data above ceiling. Okay, yang ini kami capai tujuannya dengan bekerjasama lah dengan consultant, sebab dia punya certain punya so-called firefighting punya sistem tu, sprinkler head tu, dia ada systematic punya placement. So dengan itu kita boleh janakan dia punya pasif dengan aktif yang drawing lah, sebagai contohnya lah. Okay, dari situ 3D model, okay, kita gunakan template JKR lah, ya, janakan 2D drawing untuk submit fire certificate lah bagi bangunan-bangunan yang katakan tak ada lagi lah execute drawing tu. Okay, last slide adalah untuk banyakkan untuk sharekan untuk bangunan yang lama. Okay, untuk dapatkan execute. Okay, sepatutnya ada slide lagi satu tapi mungkin tak masuk ni. Ini bangunan lama. Okay, contohnya ada bridges. Okay, bridges kita nak reverse engineer. Kalau dapat tengok kan, dia akan sampai bolts and nuts. Okay, maksudnya kalau kita dah robohkan yang this bridge yang jambatan ni, kita boleh rebuild. Kita ada punya size, dia punya steel bar semua ada. Okay, kita boleh jalankan balik. Okay, ataupun kita nak jalankan dalam virtual design. Okay, kita menambah baik ke structure strengthening ke dan lain-lain macam tu. Okay, yang ke bawah tu adalah satu contoh daripada projek yang lama dekat Pudu Lalaport. Okay, sekarang jadi I think landmark lah. I think selfie sana kan. Ini tempat yang jadikan HAP 1 punya kerja. Okay, contoh lain-lain tu macam Penang Museum. Okay, masa dia nak buat renovasi tu, dia jadi HAPS 1. HAPS 1 dapatkan 3D model meshing. Dulu masa saya cuba bidang ni cuma ada laser scanning saja. Tapi dengan perkembangan teknologi ni ada photogrammetry, senang je sebabkan dia pakai fotograf, drone ke ataupun handphone. Sekarang pun dah boleh gunakan handphone punya LiDAR dengan gambar sekali, cantumkan sekali, jadikan model sekali. Tapi tengok pada accuracy lah. Sebab kalau accuracy ni sangat penting untuk engineer. Tapi kalau untuk tourism ke ataupun virtual design ke, lain accuracy pula dengan tu lah. Okey, sebelah kanan tu adalah ni istana kayangan, okey, yang heritage punya kerja. Okey, so dapatkan kalau sekiranya kita nak buat satu lagi, okey, istana yang sama, ada execute. Dia bukan pakai tape lah. Bukan pakai tape, tapi kita ikutkan dia punya size and shape dengan kaedah laser scanning. Yang last kali tu untuk mungkin tak ada di sini tapi untuk design verifikasi dengan execute lah. Sekian, okay, I think tu yang nak share untuk ni. Thank you. Terima kasih Cik Rocky Wong. Pembentangan terhadap antara teknologi yang satu yang kita rasa mustahil ataupun impossible dilaksanakan secara manual, dipermudahkan, bukan mudah saja dah, lebih cepat untuk dihasilkan menggunakan teknologi yang ada. Terima kasih. Kita dah selesai dengan pembentangan. Kita akan ada sesi interaktif soal jawab. Kalau tuan-tuan perempuan ada soalan, boleh bangun terus ke mic, mungkin boleh perkenalkan diri dan juga ajukan soalan, mungkin pilih pada panel-panel yang perlu menjawab soalan. Tapi sebelum tu saya nak tanya balik soalan Haji Zahra ni tanya, tak ada siapa jawab. Antara semua kontraktor ke bukan? Siapa G1? Bukan. G2 pun bukan. G3 semua tak nak jawab. Ada seorang G3. Okay, G4 G5 ada. Okay. Tak dapat CPD nanti kan. Okay. G apa tadi? 5 ada. 6 tak ada. 7 oh 7 ramai. Okay. Okay, so soalan tadi yang kedua tadi, siapa pernah dengar BIM? Siapa tak pernah dengar angkat tangan? Oh, ada yang tak pernah dengar. Okey, okey. Oh, tak pernah dengar ke pernah dengar? Tak pernah dengar. Okey, oh ada yang tak pernah dengar BIM ya. Okey. 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 Okey, saya untuk kita warm up sebelum tuan-tuan pun tanya soalan, saya nak tanya soalan kepada panel-panel ni. Saya
mungkin saya nak tanya sebelum dia keras kat kursi, saya tanya dulu yang panel pertama. Tadi dimaklumkan JKR 14 tahun lepas mula nak menggunakan BIM, Building Information Modelling. Masa time tu saya ingat lagi saya itu ada komen-komen kata AutoCAD pun tak pandai lagi dah nak suruh guna BIM. Dan kalau tanya hari ni pun dekat maybe di certain ruang tertentu, ayat yang sama masih valid. 14 tahun dulu masih valid lagi pada hari ini. So nak tanya pandangan Encik Engineer Rizwan, macam mana itulah cabaran tersebut, boleh ke kita atasi ke ataupun masih dilalui sekarang ni? Silakan. Ya, terima kasih Doktor. Okey, seperti saya maklumkan tadi kita dah start buat BIM daripada 2008. Tetapi kita perkenalkan KPI BIM untuk projek JKR pada tahun 2016 ke atas. So daripada 2008 hingga 2016 kita ambil masa 8 tahun untuk mempersiapkan diri kita supaya kita nak spread BIM implementation ni dalam projek-projek kerajaan. So masa tahun 2016 dulu JKR kita dah banyak kali buat sesi roadshow dengan CIDB our brotherhood. So daripada 2016 tu kita dah explain tentang BIM secara ringkas, mungkin detail belum lagi ketika itu. Dan pada masa itu juga saya dapat beberapa maklum balas daripada kontraktor dan konsultan lah. Ada seorang tu tanya pada saya, dia kata bila saya dengar BIM ni, saya rasa dia bukan Building Information Modelling. Dia cakap BIM ni, benda ini membimbangkan. Itu yang dia beritahu saya lah, dia gurau macam tu lah kan. And then saya pun balas balik lah gurauan dia. Saya cakap tak apa, bila you kurang faham tentang BIM, you ingat JKR. Jangan kita risau.